Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah, kita berada dalam pengajian Asas Usulul Fiqh dalam bab al-mutlaq wal muqayyad, dalam turuq istinbatul ahkam, iaitu cara untuk mengistinbat, mencedok dalil daripada mencedok hukum hakam daripada dalil. Seperti mana yang kita bincangkan sebelum ini, kita ada bincangkan dalam bab am dan juga khas. Am dan juga khas untuk afrad, untuk individu. Adapun sekarang ini kita akan bincangkan mengenai dengan mutlak dan juga muqayyad. Dia bukan kepada afrad, individu, tetapi kepada awsaf, sifat. Sekarang kita lihat seperti biasa, yang pertama kita akan bincang definisi mutlak. Kemudian kita akan bincang hukum mutlak. Kemudian kita akan lihat pula muqayyad dan juga hukum muqayyad. Okey, alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat al-mutlaq, lawan dia adalah muqayyad. Cuma mutlaq ini di sisi ulama usul, definisi dia lafaz yang menunjukkan ke atas maknanya tanpa sebarang qaid, tanpa sebarang syarat dan sebagainya. Dan kebanyakan tempat mutlaq ini adalah nakirah pada mengisbatkan sesuatu. Okey, kita lihat di papan putih, kita lihat contoh al-mutlaq dan juga muqayyad. Okey. Bila sebut tentang mutlaq, lawan dia apa? Adalah al-muqayyad. Okey. Mutlak ni ada banyak makna dari sudut lughah bahasa. Air mutlak, ma'ul mutlak, air mutlak. Lagi makna air suci menyucikan. Mutlak ini ada yang bermakna dengan atlaqa yutliqu. Mutlak. Jadi mutlak di sisi ulama usul adalah maknanya lawan kepada muqayyad. Okey. Sekarang kita lihat bila sebut tentang mutlak, dia adalah bukan muqayyad. Contoh dia, la nikaha illa biwaliyin. La nikaha illa biwaliyin. Okey, yang tuan-tuan perlu tahu, kebanyakan datangnya mutlak ini kebanyakannya adalah pada isim nakirah. La nikaha, tidak ada nikah. Mana tak ada nikah, apa tak sah nikah. Illa biwaliyin. Nampak isim nakirah. Isim nakirah makna tidak ada alif lam. Tidak ada nikah melainkan dengan wali. Wali yang macam mana dia tak sebut. Jadi dia namanya mutlak. Mana-mana wali ikut turutan, ayah ke, lepas tu datuk, tak ada datuk, adik-beradik untuk pernikahan. Okey. Sekarang ini bila sebut tentang wali, tidak sah nikah melainkan dengan wali. Tak disebutkan wali jenis macam mana, jadi mutlak. Okey. Kemudian hukum mutlak. Hukum mutlak apabila datang lafaz mutlak dalam nas syara', maka kekallah di atas kemutlakannya. Macam mana kita sebutkan dahulu, bila am yuhmal ala umumihi, dimahmulkan, diletakkan ke atas keumumannya. Sebab dia am, umum, public, umum. Tapi di sini sama juga, mutlak diletakkan ke atas mutlaknya. Tak perlu, dia mutlak, tidak ada apa-apa qaid. Okey. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Okey. Tuan-tuan lihat, qalu fatahriru raqabah,
Fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Di mana perbincangan kita? Fatahriru raqabatin. Okey. Tuan-tuan lihat, perkataan selalunya kita sebutkan tadi, mutlak ini selalunya datang pada isim nakirah. Nampak tak? Illa biwaliyin, isim nakirah. Fatahriru raqabatin. Nampak? Raqabatin isim nakirah. Kebanyakan datang begitu. Jadi orang yang buat zihar, hukuman dia apa? Denda kafarah dia iaitu fatahriru raqabatin. Merdekakan hamba. Nanti kita akan belajar tahrir. Lepas kita akan belajar, dia adalah isim masdar tetapi dengan makna amar, suruh, perintah. Dalam usul ada, kita akan sebut benda fatahriru raqabatin, merdekakan hamba. Okey, hamba yang macam mana? Yang beriman ke, yang Islam ke, yang kafir, tak sebut. Bila tak sebut, maka dimahmulkan, diletakkan ke atas mutlaknya. Tak perlu kita qaidkan apa-apa. Okey. Bila melakukan zihar ni makna menyatakan kepada isteri, kamu ini belakang kamu seperti ibu aku. Jadi itu zihar. Zihar ni adalah adat. Bukan adat, kita panggil cara untuk orang jahiliah dahulu, mereka nak ceraikan isteri mereka, mereka buat lafaz zihar. Itu cara penceraian yang mereka nak buat. Okey. Bila tak disebutkan fatahriru raqabatin mu'minatin ke kafiratin ke, tak sebut beriman ke yang kafir. Jadi diletakkan di atas mutlaknya. Tidak ada qaid apa-apa. Okey. Kemudian kita dah selesai. Ini definisi mutlak adalah apa? Definisi mutlak yang kita bincangkan tadi, lafaz yang menunjukkan ke atas mutlak, umum, tidak ada sebarang qaid, syarat ataupun sebarang tanda, tak diletakkan. Biwaliyin raqabatin. Cara nak kenal adalah isim, kebanyakan datang dalam bentuk isim nakirah. Okey, ini kita dah bincang hukum dan juga definisi mengenai dengan mutlak. Sekarang muqayyad. Apa itu muqayyad? Muqayyad lawan kepada mutlak. Cuma muqayyad ini yang kita bincangkan dahulu adalah berkaitan dengan sifat. Mutlak pun berkaitan dengan sifat. Kalau berkaitan dengan afrad, individu, dia dipanggil sebagai am dan juga khas. Okey, ini mengenai dengan sifat. Contoh dalam surah An-Nisa ayat 92. Fatahriru raqabatin mu'minatin. Okey. Merdekakan hamba yang beriman. Ini kalau tak salah dalam apa ni? Tak salah di dalam bab pembunuhan, bunuh. Wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Okey. Nampak fatahriru raqabatin mu'minatin. Nampak mu'minatin. Nampak? Surah An-Nisa ayat 92. Okey. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fatahriru raqabatin mu'minatin. Di sini raqabah isim nakirah dan selepasnya adalah sifat kepada, ni adalah sifat. Ausaf. Sifat kepada raqabatin. Hamba yang beriman. Nampak? Merdekakan hamba yang beriman. Jadi bila letak qaid, maka menunjukkan makna hamba hendaklah dimerdekakan dengan syarat hamba tadi mestilah bersifat beriman. Kemudian hukum muqayyad, apabila datang lafaz muqayyad dalam nas syarak. Okey,
wajib beramal dengan qaid ni. Bila ini nas syarak, teks daripada Quran. Bila datang je mukminatin, maka tak boleh diabaikan. Merdekakan hamba yang beriman, kena yang beriman, kafir tak sah. Okey. Kemudian kafaratu zihar yang kita bincangkan tadi, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli an yatamassa. Dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Okey. Puasa 2 bulan diqaidkan dengan berturut-turut. Nampak? Faman lam, tengok ayat Quran, faman lam yajid, faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Ini surah apa? Surah Al-Mujadalah. Surah Al-Mujadalah juz 28 ayat yang keempat. Sambungan rentetan daripada ayat tadilah. Faman lam ayat surah Zihar tadi. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Siapa yang tak mampu untuk merdekakan hamba, maka hendaklah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nampak? Syahraini 2 bulan mutlak. Ini adalah muqayyad, diqaidkan dengan mutatabi'an, sifat kepada mausuf. Ini adalah mausuf, ini adalah sifat. 2 bulan berturut-turut. Dan ini siapa yang membuat zihar, kafarah dia mesti berturut-turut 2 bulan. Siapa yang tak cukup, bukan 2 bulan berturut-turut, dia kena start balik daripada hari yang pertama. Okey, itu dipanggil sebagai muqayyad. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dah selesai kita dalam bab mengenai dengan bab am, khas, mutlak dan juga muqayyad. Kita telah bincang panjang lebar daripada minggu lepas. Apa yang kita bincangkan iaitu am telah selesai. Lawan kepada am adalah khas. Kita telah selesai juga bincangkan. Pada hari ini kita bincangkan definisi dan juga hukum mutlak. Okey? Selesai. Lawan kepada adalah muqayyad, juga telah selesai. Ni pun kita dah bagi contoh ayat Quran pada minggu yang lalu. Okey, tuan-tuan boleh refer balik siri yang sebelum ini. Okey. Seterusnya kita lihat sekarang ini dalam siyaghu taklif. Siyaghu at-taklifi. Siyaghu at-taklifi. Apa siyag? Siyag ni jamak kepada sirah, format. Dalam bahasa Melayu kita format taklif. Sesungguhnya madar kitaran taklif ini, okey, adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh manusia yang mewahyukan, tak boleh. Allah Taala daripada syariat. Okey. Perintah sembahyang, puasa semua daripada Allah. Jadi ulama usul mereka mengambil berat ni, membahaskan mengenai dengan siyaghut taklif. Siyaghut taklif ni makna sama ada kita panggil sirah, format berbentuk taklif, iaitu perintah ataupun larangan. Bila taklif ni dia terbahagi kepada 2 taklif. Satu kita panggil amar, perintah. Perintah Allah suruh kita solat 5 waktu, amar. Satu lagi dipanggil an-nahi, larangan. Larangan Allah, perintah Allah melarang kita daripada berzina, minum arak. Ini semua adalah perintah juga. Ni perintah larangan, ni perintah suruhan. Itu dipanggil taklif. Di pertanggungjawaban. Okey. Dan juga ulama usul mengambil berat tentang madlulah
lil wuquf ala ma yatarattabu 'alaiha min tashri'atin wa ahkamin. Mereka mengambil berat kat tentang madlul, dalalah yang menunjukkan apa? Ke atas terhasilnya dalalah tersebut hukum hakam syariat. Kita akan bincangkan. Pertama sekali kita akan bincangkan ni al-amar. Amar. Seperti biasa, definisi yang pertama. Bila sebut tentang amar, makna talabul fi'li ala wajhil isti'ala, ala jihatil isti'ala. Talabul fi'li, apa itu al-amar? Talabul fi'li, minta buat, min jihatil isti'ala, daripada arah atas. Makna daripada arah bos lah, atas, bukan orang bawah suruh. Isti'ala. Amar ni makna perintah, suruhan. Talabul fi'li, perintah suruh buat, min jihatil isti'ala, daripada orang atas. Kalau Allah Ta'ala kita panggil bukan orang lah, daripada yang berkuasa. Sebab apa? Kalau kita kata, kita ubah talabul fi'li, talabul fi'li min jihati al-adna, daripada orang bawah. Orang bawah ke atas, orang bawah suruh orang atas. Itu jadi lain. Nampak tak? Itu adalah jadi lain. Itu jadi doa. Okey, talabul fi'li min jihatil isti'ala. Orang atas suruh orang bawah buat. Bos suruh pekerja dia buat. Itu kita panggil apa? Arahan. Ini apa? Arahan. Ataupun suruhan. Kalau orang bawah suruh bos buat, orang bawah minta supaya bos, itu bukan arahan. Macam mana orang bawah boleh suruh bos pula? Murid suruh guru. Sepatut guru suruh murid, murid suruh guru. Jadi bila murid suruh guru, itu maknanya kita panggil rintihan ataupun doa. Sebab apa? Contoh, murid nak minta cuti, nak minta cuti, dia akan apa? Akan merayu, merintih, minta dengan simpati. Tapi kalau kita dengan Allah, kita orang bawah, Allah Ta'ala adalah pihak berkuasa, jadi kita kata doa. Nampak tak? Jadi di sini kita boleh lihat satu gambaran yang mudah. Allah Ta'ala minta kepada orang bawah, iaitu manusia, insan, manusia. Maka ini dipanggil sebagai, Allah Ta'ala minta kepada manusia, ini dipanggil sebagai apa? Kita panggil amar. Kita panggil apa? Al-amru. Amar ni makna apa? Suruhan, perintah. Tapi kalau insan suruh Allah, Rob ni Allah, suruh Allah, maka itu kita panggil doa. Macam mana kita nak suruh Allah? Kita minta kepada Allah, maksudnya doa. Okey, sekarang kita dah habis bincang mengenai definisi. Ini definisi ni, talabul fi'li min jihatil isti'ala, itu amar. Okey, sekarang kita lihat sirah, format. Format amar macam mana tu? Tuan-tuan boleh lihat format dia berbeza-beza. Ada ketikanya datang dalam bentuk fi'il amar, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul, wa ulil amri minkum. Ataupun dalam suratul Maidah pada ayat 92, wa athi'ullaha wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Ayat 92 suratul Maidah. Athi'ullah, athi'ur rasul, ati' daripada ata'a yuti'u, ata'a yuti'u ita'atan. Fi'il amar dia ati'u. Ada ketikanya fi'il amar juga, tapi ada lam, dipanggil lam ghaib. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nampak? Falyasum. Falyasumhu. Ni fi'il amar ni, fi'il amar ghaib. Sebab apa kita panggil fi'il amar ghaib? Fi'il amar daripada sama yasumu, sum.
Sum ni fi'il amar. Tapi untuk ghaib dia takkan lam. Apa itu ghaib? Makna bukan depan kita. Dia kembali kepada yang tak ada depan kita. Falyasumhu. Yang ketiganya masdar menggantikan tempat fi'il amar. Contoh kita bagi tahu tadi apa dia? Fatahriru. Fatahriru raqabatin mu'minah. Fatahriru adalah isim masdar, tapi dia seolah-olah fi'il amar. Allah Taala perintahkan merdekakan hamba. Nampak Fatahriru raqabatin mu'minah. Dia tak letak harrir, faharrir, dia letakkan isim masdar. Sama juga dalam surah Muhammad. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Surah Muhammad ayat berapa? Ayat yang keempat. Fa idza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqab. Okey, fadarbar riqaba. Darba ni apa? Darba adalah isim masdar, ismul masdar, noun. Daripada daraba yadribu darban wa mudraban fahuwa daribun wa dzaka madrubun. Fadarbar riqaba. Jadi darba ni makna pukulan. Pukulan untuk tengkok. Apa makna pukulan untuk tengkok? Makna pukullah tengkok, pancung tengkok dia. Sebab apa diletakkan perkataan pancung tengkok? Maknanya faqtuluhum, bunuh mereka. Sebab apa diletakkan darbar riqab, pancung tengkok? Sebab dalam situasi perang, kita tujuan untuk apa? Untuk mati, untuk bunuh musuh. Untuk bunuh musuh. Bila bunuh musuh, takkan nak potong tangan, takkan nak potong kaki. Tengkok dulu. Bila tengkok habis, terbunuh. Tengkok tak ada, maka mati. Itu tujuan utama. Sebab tu Quran letak fadarbar riqab. Yang keempat, lafaz tu fi'il amar, dan juga yang mustaq yang dipecahkan daripada fi'il amar. Contoh, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Okey, innallah ya'murukum. Ya'muru daripada apa? Ya'muru daripada amara ya'muru. Boleh amara ya'muru. Amara ya'muru adalah mustaq daripada amar. Amara ya'muru amran. Nampak? Sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan kepada kamu supaya antu'addul amanah, tunaikan amanah-amanah. Ini semua adalah siyarut taklif, perintah Allah. Okey. Sekarang ni kita nak tahu tentang amar ni, masih dalam topik amar. Sekarang kita bincang, tadi sebelum kita bincang tentang definisi talabul fi'li min jihatil isti'ala. Format dia, falyasumhu fadarba riqaba innallaha ya'murukum. Sekarang kita nak bincang tentang dalalatul amar. Masih dalam fi'il amar, tak masuk lagi nahi. Semua tentang amar kita bincangkan. Okey. Bila sebut tentang amar, fi'il amar ni dalalah dia untuk apa? Adakah amar ni menuntut wajib ataupun tidak? Bila sebut tentang amar, amar ni perintah Allah, wajib ataupun tidak? Okey, di sini dalalah talabul fi'li di sisi majoriti di kalangan ulama, hakikat dia adalah hakikat pada wajib. Wa majaz fayughayyiruhu. Majaz dia akan ubah yang wajib jadi sunat. Okey. Kerana sirah amar ni digunakan untuk beberapa perkara. Wajib pun digunakan amar, suruh. Sunat pun digunakan amar, harus pun digunakan amar. Bahkan ancaman pun digunakan amar. Irsyad, tunjuk ajar daripada Allah, digunakan amar. Lagi apa lagi? Ta'dib, mengajar adab kepada kamu. Itu pun diletakkan fi'il amar. Ta'jiz ni apa? Iaitu nak melemahkan manusia, nak cabar, nak challenge manusia. Letak kalimah amar juga. Doa. Okay. Kalimah amar juga minta kepada Allah. Okey, kita lihat
contohnya fi'il amar dalam harus. Fi'il amar harus. Apa dia dalam surah Al-Maidah? Ayat yang kedua. Wa idza halaltum fastadu, apabila kamu dah bertahallul haji ataupun umrah, fastadu, memburu. Adakah lepas kita pergi tunai umrah dah bawah ifadah dah sa'i, terus kita ambil senapang memburu? Tak. Kamu nak memburu, tak nak memburu pun tak apa. Itu hukumnya harus. Okey. Bukan perintah Allah tu semua mesti. Tak, kadang-kadang harus nak buat pun boleh, tak nak buat pun tak apa. Ada ketikanya perintah Allah makna tahdid. I'malu ma syi'tum, buatlah apa kamu nak. Cabarlah, Allah Ta'ala cabar. Kalau kamu berani sangat, buat apa yang kamu nak, nanti kamu tahu jawapan dia. Macam kita lah, kita bagi ancaman kepada pelajar-pelajar. Kalau berani, tidur dalam kelas. Tidur. Kalau berani, tidur. Okey, tidurlah kamu. Bukan suruh tidur dalam kelas, tapi nak beri ancaman. Ada ketikanya irsyad. Irsyad ni perintah Allah. Contoh dalam bab hutang. Dalam bab hutang, fal yaktub. Apa ayat dia? Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang beriman, bila nak akad hutang, beri hutang dan nak akad berhutang, nak pinjam di orang, maka faktubuh, tulislah. Tulis tu wajib tak? Perintah Allah, tulis. Itu bukan wajib. Perintah Allah irsyad, nak ajar kepada kamu supaya nanti tak nak jadi perbalahan. Bila tak tulis, 2 tahun lepas punya hutang, kawan kata, aku pinjam RM100 je. Kawan kata RM500. Aku yang bagi, aku tahulah RM500. Yang orang pinjam kata RM100 je. Dah timbul perbalahan. Sebab apa? Tak nak tulis. Quran dah sebut irsyad untuk mengajar supaya jangan berlaku perbalahan. Kemudian ta'dib. Ta'dib ni mungkin kita katakan dalam surah Suratul Nur, Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Okey, liyasta'dhinkumul ladzi, minta izin lu sebelum masuk bilik ibu bapa. Okey, walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat, terutama pada 3 tempat lah nak masuk bilik ibu bapa. Bila? Min qabli salatil fajr, sebelum subuh nak masuk bilik ibu ayah kita, minta izin dulu, ketuk pintu dulu. Yang kedua, wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahira, waktu tengah hari. Tengah hari ni kan waktu panas. Tengah hari 11, 12, 1 tengah hari. Sebab apa? Waktu ni panas, orang buka baju. Pakai seluar pendek, buka baju. Jadi waktu ni nak masuk bilik ibu bapa pun kena ketuk pintu dulu. Wa ba'da salatil isya, selepas isyak nak masuk. Sebab selepas isyak tu tidur. Jadi maknanya ini semua Quran ada sebagai ta'dib, ajar. Nak mengajar kepada anak-anak. Ta'jiz, fa'tu bi suratin min mislih. Apa fa'tu bi suratin min mislih? Quran kata datangkan seumpama Quran kepada orang kafir. Orang kafir ni sastrawan Arab. Okey, kamu datangkan seperti Quran. Fi'il amar tu fa'tu bi surah, bawa datang seperti Quran. Satu surah seperti Quran. Mereka tak boleh bawa datang, tu ta'jiz, lemah. Okey, kita lihat bila sebut tentang amar, menunjukkan kepada wajib di sisi kebanyakan ulama usul lah, dan juga ulama fiqh. Ulama fiqh pun kata fi'il amar ni makna ayat suruhan untuk wajib. Ulama fiqh pun kata untuk wajib. Melainkan ada qarinah. Dia asalnya faktanya bila mana amar, faktanya amar sudah pasti untuk apa? Amar, untuk wajib. Wujub, wajib. Tapi kadang-kadang ada qarinah. Bila di sana ada qarinah yang menunjukkan tidak wajib, maka dia wajib ni hilang, jadi sunat ataupun harus. Okey. Sebab tu ada kaedah usul, kaedah usuliyah. Kaedah usul, dia kata mutlaqul amri yufidul wujub. Okey, di mana kita padam format ni. Okey, apa dia? Mutlaqul amri mutlaqu al-amri yufidu al-wujuba.
Okey. Mutlaqul amri. Mutlaqul amri mana? Amar semata-mata. Mutlak perintah. Perintah semata-mata yufidu al-wujuba. Dia memberi faedah wajib. Bila ada amar perintah, dia makna wajib. Ini kaedah usuliyah. Ataupun satu lagi, al-amru yadullu 'alal wujub. Satu lagi kaedah disebut apa? Ini juga kaedah usul Al-amru apa? Yadullu 'alal wujub. Illa. Ada illa. Nampak ada illa. Al-amru yadullu 'alal wujub. Amar perintah daripada Allah menunjukkan ke atas wajib benda tadi. Illa apa? Melainkan bidalilin yamna'u zalika. Melainkan ada dalil yang melarang daripada demikian. Melarang apa? Melarang wajib, jadi tidak wajib. Contohnya kita dah bincang ni dalam hukum taklif. Nanti kita akan bincang sekali lagi insya-Allah tentang hukum taklif. Bila sebut tentang perintah, ada perintah yang wajib, yang sunat, yang harus. Perintah yang asalnya wajib, fi'il amar, tiba-tiba ada qarinah lain jadi sunat. Wa minal laili fatahajjad, daripada sebahagian malam fatahajjad, kamu bertahajudlah. Fi'il amar maka wajib, tahajud tu wajib, fatahajjad. Tapi ada qarinah yang kalihkan daripada wajib, iaitu nafilatan lak. Nafilah mana sunat. Fatahajjad nafilatan lak, bertahajudlah nafilatan. Tahajud itu sunat. Okey. Tidak menunjukkan amal ke atas selain wajib. Mana amal tu tak menunjukkan kepada selain daripada wajib. Dia wajib saja, perintah tu menunjukkan wajib. Okey, melainkan ada dalil barulah dia akan jadi tidak wajib. Contoh, perintah menunjukkan ke atas sunat. Fi haqqil ariqa al-mutalibin, hamba-hamba lil kitabah, hamba-hamba yang nak menuntut kitabah, mukatabah. Surah An-Nur ayat 33, tuan-tuan lihat Surah An-Nur ayat 33. Okey. Ada dalam Quran menyebutkan fakatibuhum, buatlah mukatabah. Daripada kataba yukatibu mukatabatan. Fakatibuhum, maka fakatibuhum, apa fakatibuhum? Tulislah, buatlah akad kitabah, akad mukatabah. Apa maksud akad mukatabah? Seorang hamba nak merdeka, maka dia buat perjanjian dengan tuan dia. Okey, aku nak merdeka, aku nak bayar RM10,000 contoh. Jadi RM10,000 ni sebulan aku akan bayar RM500 sampai cukup RM10,000 aku akan merdeka. Itu akad mukatabah. Okey, maka Quran sebut fakatibuhum, kamu akadlah akad mukatabah dengan hamba. In alimtum fihim khaira, jika kamu mengetahui di kalangan mereka ada kebaikan. Di kalangan hamba ada kebaikan. Makna tuan kepada hamba boleh buat akad mukatabah. Hukumnya wajib tak? Quran kata fakatibuhum, tuan kepada hamba buatlah akad mukatabah, bukan wajib, dia sunat. Sekiranya nampak ada kebaikan. Di mana yang dikatakan sunat? Kerana ada qarinah dia. Apa qarinah dia? In alimtum fihim khaira. Okey, apa qarinah dia? Qarinah dia di sini fakatibuhum. Tuan-tuan rujuk surah An-Nur juzuk 18 ayat 33. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Okey, fihim khaira. Okey, kamu buatlah akad mukatabah wahai tuan kepada hamba, jika kamu mengetahui di kalangan hamba tadi ada kebaikan. Apa ada kebaikan? Mana ada potensi, possibility untuk dia menunaikan akad mukatabah dia, bayaran dia setiap bulan. Tuan-tuan boleh lihat contohnya dalam kitab Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Kemudian seterusnya
menunjukkan fi'il amar ke atas ibahah. Wa kulu washrabu. Fi'il amar, dia amar. Ni amar. Tapi bukan wajib. Dia adalah ibahah. Ibahah harus. Quran sebut apa? Wa kulu washrabu. Washrabu. Okey, Quran sebut makan dan minum lah. Mana mesti kena makan wajib. Mesti kena minum wajib. Tidak. Dia tak, perintah ni bukan makna wajib, harus. Sebab apa harus? Apa qarinah yang memalingkan daripada wajib? Fal amru yadullu ala wujub illa annal amra huna yadullu ala ghairi zalik. Apa yang menunjukkan qarinah yang memalingkan dia daripada makan minum hukumnya wajib. Jadi harus. Apa dia? Iaitu makan minum ni daripada al-umur, perkara-perkara yang manusia perlu. Tak ada manusia kehidupan dunia tak makan tak minum. Tak kira dia puasa sebulan ke, mesti dia kena makan minum. Tak makan tak minum matilah. Mesti kena makan dan juga minum. Okey. Okey, sekarang kita lihat mengenai dengan amar lagi. Amar ini, okey, kita padam contoh-contoh ni semua ni kita padam. Wa kulu washrabu, tuan-tuan refer dalam suratul A'raf ayat 31 juzuk ke-8. Okey. Sekarang kita lihat apa dia? Tentang fi'il amar. Okey. Dia dituntut segera ataupun tidak bila fi'il amar ni? Bila kata perintah Allah mesti kena buat. La ni juga kena buat. Sekarang juga kena buat. Sekarang juga kena buat perintah Allah. Jadi sebahagian ulama kata perintah secara mutlak yang mana tak sebut masa. Tak sebut masa bila kita nak buat. Yadullu alal faur, mesti kena buat segera. Contoh Quran kata dalam surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Okey, wajib kepada manusia ni untuk menunaikan haji bagi siapa yang mampulah. Ayat ini ada sebut tak bila masa nak menunaikan haji? Tahun bila? Tahun pertama kamu mampu ke, tahun kedua ke, tahun ketiga? Tak ada. Jadi bila kamu tengok ada kemampuan, duit cukup, wajib segera pergi daftar haji. Kalau ada peluang terus pergi, tak ada peluang nanti dululah. Ni sebahagian ulama, bukan majoriti, sebahagian menunjukkan haji ni, ayat kita bacakan tadi menunjukkan haji apabila ada sebab-sebabnya. Asbab tu ada, belanja cukup, kesihatan pun okey, semuanya okey, perjalanan pun aman, maka perlu pergi haji segera bila sempurna syaratnya. Kalau tak pergi haji maka dikira berdosa. Itu pendapat sebahagian ulama. Adapun majoriti di kalangan ulama, mereka kata apa? Innal amra, amar ini yang mutlak, amar yang perintah Allah yang tak disebutkan masanya bila, tidak menunjukkan segera. Kalau nak tunjukkan segera kena dengan dalil. Bila sebut mana perintah Allah apa dia? Okey, ni perintah Allah. Waktu bila nak buat? Tak, Quran tak sebut, hadis tak sebut. Bila tak sebut, makna bukan segera. Kalau kita segera datangkan dalil. Okey. Li'annal gharad, kerana matlamat, tujuan daripada perintah itu buat. Tujuan daripada perintah Allah buat. Bukan nak kata segera. Tujuan daripada perintah, matlamat perintah Allah adalah buat, bukan segera. Okey. Maka tak berkait dengan masa lah, sama ada segera ataupun tak segera. Bila kita kata segera, maka datangkan dalil apa yang menunjukkan segera. Kalau tidak, maka bila-bila boleh buat. Contoh boleh refer lah dalam kitab Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab Usulul Fiqh Al-Islami. Okey. Itu nak menunjukkan fi'il amar ni dituntut segera ataupun tidak. Satu lagi, fi'il amar ni tuntutan, suruhan daripada Allah. Dia berulang-ulang ke tidak? Tak berulang, sekali cukup lah. Bila sebut tentang amar, perintah, arahan, suruhan daripada Allah,
tak menunjukkan kepada berulang-ulang. Mana bila sebut ini perintah Allah, sekali buat cukup. Tak perlu nak buat berulang-ulang. Kalau kata berulang-ulang, mesti kena ada dalil yang lain yang menunjukkan benda tu berulang-ulang kali. Okey. Dalil apa yang datang dalam hadis, diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib kata, lamma nazalat, apabila turunnya ayat, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib kepada manusia tunaikan haji bagi siapa yang mampu. Okey. Ini ayat Quran. Ayat Quran. Ayat Quran surah Ali Imran ayat 97. Ini ayat Quran, maka hadis menyatakan, sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afi kulli am, adakah setiap tahun kena buat haji ni? Fasa kata Nabi diam, Nabi tak jawab. Faqalu, mereka tanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fi kulli am, setiap tahun kena buat haji ni? Maka Nabi kata, la, bukan setiap tahun. Walau qultu na'am, Nabi kata, kalau lah aku kata na'am, ya, setiap tahun kena menunaikan haji, la wajabat, pastilah akan jadi wajib. Kemudian turun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Maidah ayat 101, iaitu ya ayyuhalladzina amanu la tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang beriman, janganlah kamu tanya mengenai beberapa perkara, sekiranya dizahirkan kepada kamu akan memburukkan kamu. Mana bukan semua soalan kita boleh tanya. Kadang-kadang soalan kita tanya lagi memayahkan kita, lagi mensusahkan kita. Jadi di sini menunjukkan haji ni dalil daripada ayat Quran tu umum, siapa yang mampu tunaikan haji. Maka berapa kali nak tunaikan haji? Maka hadis kata sekali je. Sebab sahabat tanya setiap tahun kan, Nabi kata tak. Bila tidak, maknanya sekali dah cukup. Okey. Jadi makna di sini itu perintah Allah. Perintah Allah. Ini sebagai dalil, Ini sebagai dalil yang kita bacakan tadi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang ada kemampuan untuk pergi haji maka pergi. Adakah pergi itu setiap tahun berkali-kali? Maka dalam hadis menyebutkan, mereka tanya Nabi, setiap tahun ke kena pergi haji? Maka Nabi kata tidak. Maka bila tidak, menunjukkan amar, suruhan pergi haji hanya sekali je. Maknanya wajib suruhan daripada Allah sekali je. Semayang sekali cukup lah. Semayang wajib, perintah Allah. Kita sekali je semayang cukup. Jadi sebab apa kita buat 5 waktu berkali-kali? Sebab ada dalil yang lain menunjukkan difardukan kepada kita sembahyang 5 waktu sehari semalam. Berulang-ulang kali lah. Sehari semalam 5 waktu. Itu ada dalil. Bila ada dalil, maka kita kena buat berulang-ulang kali. Kalau tak ada dalil, sekali buatlah. Okey, itu mengenai dengan amar. Amar. Padamlah tadi. Okey, sirah taklif, dia ada amar dan juga nahi. Amar yang kita bincangkan, nahi. Yang nahi ni dia ada 2 juga tau. Nahi. Nahi dia ada 2 juga. Kita lihat balik di papan putih. Apa tadi? Siyaru ataupun sirah at-taklif. Di sini ada 2. Apa dia tu? Sirah taklif. Ada amar yang kita bincangkan tadi. Kemudian nahi. Nahi ni dia pecah juga kepada 2. Apa dia? Satu dipanggil sebagai nahi apa? Dia pecah kepada 2. Satu dengan makna macam tadi juga, talabut tarki, minta ditinggalkan. Tarki. Satu lagi adalah ad-du'a. Doa. Okey. Definisi dia apa? Talabul kaffi 'anil fi'li 'ala jihatil isti'ala. Okey. Apa definisi dia? Talabut tarki
talabut tarki anil fi'li, ataupun talabu apa? Al-kaffi. Okey. Talabu apa? Al-kaffi anil fi'li. Tapi ala jihatil isti'ala. Nampak ditahan, dilarang daripada melakukan sesuatu perkara ala jihatil isti'ala, daripada pihak atas. Macam tadi juga, arahan daripada atas ke bawah itu dipanggil sebagai, itulah talabul fi'li. Arahan daripada atas ke bawah supaya tinggalkan, itu makna tuntutan untuk meninggalkan perkara tadi, meninggalkan perbuatan tadi. Orang bawah suruh orang atas, itu maknanya doa. Orang bawah larang orang atas, itu juga doa. Contoh macam mana kita kata dekat guru kita, pelajar bawah, guru atas, minta pada guru-guru jangan rotan saya sebab saya ada penyakit, saya ada sakit. Kalau kalau ustaz rotan tangan saya akan bengkak seminggu tangan, sebab tangan saya ni ada penyakit. Jadi itu makna apa? Kita minta jangan rotan kita. Jangan tu adalah doa, minta rintihan daripada dia, merayu kepada dia. Nampak Ini definisi lah. Okey. Sekarang kita lihat. Sirah ni format lah. Format macam tadi lah. Tadi amar ada sirah dia, ada format dia. Nahi, larangan juga ada format dalam Quran dan juga hadis. Kita lihat. Satunya fi'il mudhari' yang didahului dengan la nahi. Contoh, wala taqrabuz zina. La tu jangan. Taqrabu fi'il mudhari'. Tuan-tuan lihat papan putih. Wala taqrabuz zina. Nampak? Wala taqrabu az-zina. Jangan kamu menghampiri zina. Okey. Ini adalah taqrabu fi'il mudhari'. Okey, fi'il mudhari' present tense. La ni dipanggil la nahi, jangan. Makna perintah daripada atas, daripada Allah, okey, kepada kita rakyat bawahan, iaitu jangan. Jangan ni makna apa? Talabut tarki. Allah Taala kata jangan buat. Okey. Tarki itu daripada taraka yatruku tarkan, meninggalkan. Ataupun fi'il amar yang menunjukkan ke atas kaf, tahan, jangan buat. Contoh, Quran sebut fajtanibur rijsa minal awsan. Fajtanibu apa? Ijtanaba yajtanibu, makna jauh. Jauhilah najis, kotor. Minal awsan, kotor berhala. Iaitu jangan sembah berhala lah. Jauhilah daripada menyembah berhala. Fajtanibu. Ni fi'il amar ni, ijtanibu, tapi makna jauhilah. Jauhi tu maksud apa? Tinggalkanlah. Okey. Yang ketiga, lafaz nahi dan tahrim, dan juga apa yang pecah daripadanya. Contoh, dalam suratul Nahl ayat juzuk 14, ayat ke-90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Wa yanha larang. Larang daripada fahsya', perkara fahsya' dan juga mungkar. Kemudian dalam Quran disebut suratul Maidah ayat ketiga, hurrimat 'alaikumul maitah, diharamkan. Diharamkan makna apa? Maknanya talabut tarki, tinggalkan. Diharamkan kepada kamu bangkai, darah, jangan kamu makan. Okey. Dan yang keempatnya dipanggil tahzir. Tahzir ni hati-hati, berwaspada, careful. Dalam hadis selalu sebut apa dalam hadis? Dia sebut perkataan iyyaka wal kadhib. Iyyaka. Iyyaka makna apa? Wal kadhiba. Iyyaka makna apa? Hati-hatilah kamu. Hati-hatilah kamu. Iyyaka. Okey, ini lafaz. Makna iyyaka makna tinggalkanlah pendustaan. Hati-hati dengan pendustaan. Makna tinggalkanlah pendustaan. Okey. Iyyakum wal julus fit turuqat. Hati-hati duduk di tepi jalan. Nak tepi jalan boleh, jangan ganggu orang.
Sebab apa Nabi kata iyyakum, berhati-hati kamu, wal julus fit turuqat, duduk tepi jalan, melepak tepi jalan ada hak. Sebab setiap jalan tu ada hak. Kita tak boleh lepak-lepak tepi jalan tengok orang perempuan lalu lalang. Sebab apa? Dalam di jalanan ada hak. Orang yang melalu kita kena beri salam, tundukkan pandangan, itu semua hak-hak jalan. Okey, sebab tu Nabi kata iyyakum, berhati-hati. Ataupun jauhilah duduk daripada tepi jalan, duduk melepak. Okey. Sekarang kita tengok dalalatun nahi. Dalalah, petunjuk bila sebut tentang perintah untuk tinggal, dia adalah haram ataupun tidak. Di sini talabu tarkil fi'ali, suruh tinggal, Allah Ta'ala suruh tinggal, itu di sisi jumhur, majoriti di kalangan ulama, fahuwa haqiqatun fit tahrim, dia adalah haram. Bila Allah Ta'ala kata tinggal dengan menggunakan format 4 format yang kita bincangkan tadi, sirah tadi, banyak lagi lah, kita bagi yang contoh satu-satu, setiap satu kita bagi satu contoh. Maknanya haram. Apa yang haram? Setiap 4 format yang digunakan tadi, maknanya adalah haram kita buat. Okey, melainkan sekiranya ada qarinah yang menunjukkan tak haram, maka jadi tidak haram. Okey. Untuk mengetahui lebih, sebab apa tahu? Sebab sirah larangan ni dia ada beberapa makna. Ada sirah larangan yang berbentuk makruh, ada sirah larangan yang berbentuk doa, ada sirah larangan yang berbentuk putus asa, ada sirah larangan larang tapi berbentuk irsyad, tunjuk ajar. Semua ini untuk tahu lebih terperinci, tuan-tuan kena baca kitab Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini. Abdul Malik bin Abdullah Al-Juwaini atau kitab Imamul Haramain. Kitab dia Al-Burhan fi Usulil Fiqh. Al-Burhan fi Usulil Fiqh ada cerita, ada apa, dalalah an-nahi, iaitu larangan daripada Allah, daripada syariat yang menunjukkan kepada irsyad, tunjuk ajar. Ada ta'yiz, putus asa, ada menunjukkan kepada doa, ada menunjukkan kepada makruh. Okey, sebab itu apabila datangnya larangan, semata-mata larangan yang tidak ada qarinah menunjukkan ke maka dia menunjukkan kepada haram di sisi kebanyakan ulama-ulama usul dan juga ulama-ulama fiqh. Jadi asal pada larangan daripada Allah, asal larangan daripada Allah menunjukkan kepada benda itu adalah haram. Sebab itu kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan la tusyrik billah, jangan kamu syirikkan Allah. Bila jangan kamu syirikkan Allah, maknanya siapa mensyirikkan Allah haram. Okey, berdosa. Kemudian larang ni ada menunjukkan kepada makruh. Contoh ayat Quran kita baca tadi, suratul Maidah ayat 101, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum, jangan kamu tanya. Adakah tanya haram? Tidak, tapi makruh, tak disukai. Okey. Kemudian ada yang menunjukkan larangan tadi doa. Contoh macam mana? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, la tuzigh, jangan kamu palingkan kami, hati kami, jangan kamu pesongkan hati kami. Nampak? Doa. Wahai Allah, janganlah. Jangan tu maknanya kita doa, kita minta kepada Allah, jangan kamu pesongkan hati kami daripada iman selepas kamu beri petunjuk kepada kami. Yang terakhir pada pagi yang mulia ini, adakah larangan ni kena buat segera? Okey, an-nahyul mutlaq, larangan semata-mata dia menunjukkan kepada ad-dawam wal faur, segera dan juga berterusan. Bila sebut ini larangan Allah, larangan ni berterusan dan juga segera. Dia berbeza dengan amar, perintah. Perintah tak perlu segera. Perintah tak perlu segera dan tak perlu berulang. Perintah daripada ini perintah Allah. Bila perintah Allah buat sekali pun cukup. Kalau nak buat berulang-ulang kali macam sembahyang 5 waktu, itu kena ada dalil yang lain.
Lagi, adakah dia berterusan? Tak berterusan, sekali je. Adakah segera? Tak segera. Majoriti di kalangan ulama usul tak perlu segera. Kalau kita menunaikan haji, adakah wajib segera? Cukup syarat-syarat segera tunaikan haji. Tak tunaikan haji berdosa? Tak. Dia hanya sunat. Tetapi dalam larangan dia berbeza. Bila larangan daripada Allah, segera, jangan berzina. Segera, jangan berzina. Jangan dekati zina. Dan juga berterusan. Hukum tadi. Okey, sebab itu Nabi SAW bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang, jauhilah. "Wa ma amartukum bihi." Apa yang aku suruh, faf'alu minhu mastata'tum. Buat apa yang sekadar kamu mampu. Jadi larangan, tuan-tuan perlu tahu, dia berbeza dengan al-amar. Amar tak tuntut segera, tapi nahi larangan tuntut segera. Okey. Kerana mewujudkan fi'il manhi anhu, perkara yang dilarang kita buat walaupun sekali, maka dianggap sebagai berdosa dan haram. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Okey, insya-Allah sekadar itu, insya-Allah kita akan bincang lepas ini dalalah alfaz, yang ke atas makna, lafaz-lafaz yang menunjukkan ke atas makna. Ada makna zahir, ada makna nas, ada makna mufassir, okey, ada makna muhkam. InsyaAllah ta'ala kita akan bincangkan keesokan harinya. Jangan lupa tuan-tuan, puan-puan, tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Dan yang terlepas ikuti siaran langsung kita ataupun siaran yang lalu dalam pengajian Asas Usulul Fiqh, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana insya-Allah ta'ala ada admin letakkan playlist episod 1 sampailah sekarang ni episod ke-45. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi esok. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.